Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni kita lihat dalam bab akidah Islamiyah, itu dalam bab rukun iman. Bila sebut tentang rukun iman, iman dari sudut lughah atau bahasanya adalah membenarkan, itu makna iman. Dari sudut syariat, iman ini adalah menerima dengan hati. Hati ini menerima dan juga taat bagi apa yang dibawa datang secara bid-darurah, ma'ulima bid-darurah, iaitu perkara yang tak dapat tidak mesti manusia kena tahu. Annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, iaitu ia daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu perkara yang mesti semua manusia tahu. Walaupun dia tak belajar tinggi, belajar sampai sekolah rendah ataupun belajar sampai darjah 1-2 je, tetap ada perkara-perkara agama mengenai dengan akidah yang wajib dia tahu, walaupun dia tak belajar habis sekolah rendah. Dan bahagian-bahagian yang mana tak dapat direalisasikan iman itu, melainkan dengan 6 perkara. Makna rukun iman pendek kata 6 perkara. Yang perkara yang pertama adalah beriman kepada Allah. Rukun yang pertama daripada rukun-rukun iman yang 6, kita percaya beriman bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu maujud, ada. Dan Allah Subhanahu wa taala itu esa pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Maksud pada zat Allah, tak ada siapa yang sama. Kita pun tak tahu zat Allah Ta'ala macam mana. Kalau manusia kita nampak gambaran, ada kepala, ada 2 tangan, ada 2 kaki, ada badan. Kalau kita bayangkan ular, kita dapat tahu ular ni macam mana rupa bentuknya, kita boleh gambarkan. Tak ada kaki, tak ada tangan, hanya ada kepala. Dan bila sebut tentang zat, sebut tentang kambing, lembu, kita tahu yang mempunyai 4 kaki. Dia tak ada tangan, ada 4 kaki. Walaupun orang kata 2 tangan depan, 2 kaki belakang, tapi terdapat gambaran dari segi zatnya. Allah Ta'ala kita tak tahu. Dari segi zat kita nak rupa bentuk Allah Ta'ala kita tak boleh, sebab kita tak tahu. Dia berlainan dengan semua jenis makhluk yang ada dekat dunia ni. Kalau seseorang cuba menggambarkan zat Allah, maknanya dia adalah yang sesat lah, golongan yang sesat. Ada satu ajaran sesat dulunya, dia ada simpan gambar Nabi. Dia kata, dia bagi tahu kepada orang yang menganut, orang yang dia agama Islam tapi dia terpesong. Dia kata dia simpan gambar Nabi Muhammad, dan gambar ni dia tak boleh nak sebarkan, antara grup-grup kita je tahu. Itu ciri-ciri ajaran sesat lah. Agama tak ada benda yang disembunyi-sembunyikan. Dan yang keduanya, Allah Ta'ala itu esa pada sifatnya. Sifat Allah Ta'ala ni ialah sifat Allah Ta'ala mendengar, melihat, mengetahui, berkehendak. Semua sifat-sifat Allah. Tapi sifat Allah ni esa, dia tak sama seperti makhluk yang lain. Manusia berkehendak juga, kehendak kita tak sama seperti kehendak Allah. Kita mendengar, Allah Ta'ala mendengar Allah tak sama seperti mendengar kita. Allah Ta'ala itu esa pada pendengaran dan juga penglihatan. Maksudnya tak ada siapa yang sama sifatnya seperti Allah. Allah Subhanahu wa taala lihat, maha melihat, maha mendengar tanpa ada batasan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu esa pada perbuatannya. Perbuatan Allah Ta'ala juga esa. Apa yang Allah Ta'ala nak, dia boleh buat. Fa'alul lima yurid. Dan tak ada siapa yang perbuatan dia sama seperti Allah. La syarika lahu fil uluhiyah, dan tiada sekutu bagi Allah Ta'ala dalam uluhiyah, dalam menyembah diri
dalam beribadat kepada Allah, Allah Ta'ala bersifat uluhiyah. Dia yang esa, yang kita sembah, tak ada selain daripada. Wajib bagi Allah Ta'ala sifat-sifat yang sempurna, yang layak dengan zat Allah, dengan keagungan Allah. Mustahil lah bagi Allah sifat-sifat kekurangan, keaiban. Allah Ta'ala tidak ada sifat keaiban, kekurangan. Semua kesempurnaan, semua milik Allah. Wajib setiap orang yang mukallaf. Mukallaf ini maksudnya yang baligh, yang berakal. Berakal ni maksudnya waras, bukan gila. Wajib dia beri'atiqad, orang yang mukallaf ni beri'atiqad sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah ini la tatanaha, tidak ada titik noktahnya, tidak ada pengakhirannya. Kita macam mana bijak pun, mungkin umur 50, 60 dah ingatan tak apa nak kuat dah. Kadang-kadang terlupa. Umur 70 semalam cakap, hari ni dia sudah lupa dah. Kesempurnaan kita ada pengakhiran dia. Dulu boleh jogging sampai 10 km, kemudian dah umur 40 bolehlah separuh 5 km. Dah umur 50 dah tak dibenarkan jogging lagi, cuma berjalan laju je. Jadi setiap manusia dia sempurna, tapi tidak ada sifat sempurna yang ada pengakhirannya. Itu manusia ataupun makhluk. Allah Ta'ala sempurnanya, Allah tidak ada pengakhiran. Sampai bila Allah Ta'ala maha mendengar? Sampai bila-bila. Sampai bila Allah Ta'ala ini maha melihat? Sampai bila-bila. Tidak ada sampai satu pengakhiran. Allah Ta'ala hidup sampai tahap ini, mati sampai tahap ini, tak ada. Wajib ke atas mukallaf yang baligh, yang berakal ni mengetahui daripada akidah-akidah iman, aqaidul iman, akidah-akidah yang bersangkut paut dengan iman pada hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu sifat yang wajib bagi Allah. Ini semua kita beriman. Kita macam mana kita boleh tahu Allah Ta'ala itu maha mendengar, dapat mendengar semuanya? Kita tak pernah pun kita lihat, tak pernah pun kita tahu dengan mata kepala kita, melainkan dengan ilmu yang disampaikan daripada hadis, daripada kitab-kitab ulama, dan juga daripada Al-Quranul Karim. Jadi akidah yang bersangkut paut dengan beriman pada hak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sifat sedemikian, Allah Ta'ala ini zat, perbuatannya sedemikian. Itu hanya diceritakan Al-Quran dan juga hadis. Tak boleh kita reka-reka. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, wajib kita tahu. Bukanlah kita semata-mata hafal. Wujud, sifat wajib, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi. Itu dia buat lagu supaya budak-budak mudah hafal. Tapi kita yang dah tua tak perlu hafal pun tak apa, yang penting kita tahu. Sudah cukup. Kita tahu tu maksud bila kita sebut sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu wujud, ada. Iyalah tu betul. Itu pun dah cukup. Tak perlu kita hafal wujud, qidam, baqa. Kadang-kadang hafal bahasa Arab, bahasa Melayu tak tahu pun apa itu qidam. Tak tahu qidam. Qidam ni maknanya yang tidak ada awalnya. Qidam yang sedia ada. Kalau tuan-tuan salah baca baris qadam, qadam tu tapak kaki. Bahasa Arab salah baris qidam makna lain, qadam makna lain. Qadamun kita panggil bola sepak, kita panggil kurratul qadam. Kurratul qadam ni makna bola sepak. Jadi qadam tu mana kaki, tapak kaki. Okey. Sifat dan juga wajib bagi mukallaf mengetahui juga sifat mustahil bagi Allah, sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna wajib di sini, apa makna wajib? Wajib bagi Allah, apa maksud wajib? Wajib bagi Allah Ta'ala maksudnya Allah Ta'ala tidak menerima sifat yang ternafi, yang menafikannya. Bila kita sebut tentang sifat wajib bagi Allah Ta'ala itu wujud yang menafikannya adalah ma'dum, iaitu sifat tidak ada. Allah Ta'ala itu ada, mana menafikan sifat ketiadaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil ni sesuatu yang tidak menerima pensabitan bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu lemah. Lemah itu sesuatu yang tak diterima untuk mensabitkan Allah Ta'ala itu lemah. Itu mana sifat mustahil bagi Allah. Jaiz sifat harus bagi Allah. Sesuatu yang mana boleh diterima, sama ada nak
mensabitkan ataupun nak menafikan. Manusia akan mengatakan, ulama mengatakan, man taraka arba'a kalimat, siapa yang meninggalkan, ulama kata siapa yang meninggalkan 4 kalimat, maka sempurnalah iman dia. Apa itu 4 kalimat? Iaitu aina, di mana, where, di mana, wa kaifa, dipanggil bagaimana ataupun how, bagaimana, mata, bila, when, kam ni berapa, berapa, how much, berapa. Tinggal 4 perkara ini, ulama kata maka sempurna keimanan. Apa maksud tinggal 4 perkara? Di mana, bagaimana, bila dan berapa. Sekiranya seseorang berkata kepada kamu, aina, di mana, di manakah Allah, maka jawapannya Allah Subhanahu wa taala itu di mana Allah? Jawapannya apa? Laisa fi makanin, tidak ada bagi Allah taala itu tempat. Wala yamurru alaihi zaman, dan masa tidak melalui bagi Allah taala. Allah taala tidak melalui masa. Macam kita ada masa. Hari ni 17, hari bulan 10, esok 18. Dia tak akan berundur dah, dia akan terus. Masa tidak, Allah taala tidak melalui masa. Allah taala tidak mempunyai tempat. Sebab apa Allah Ta'ala tidak mempunyai tempat, tak mempunyai masa? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sebelum adanya masa, sebelum adanya tempat. Allah Ta'ala itu ada sebelum wujudnya masa, sebelum wujudnya tempat. Selalunya kita, bila kita lahir, ada masanya, tarikh sekian-sekian, tak kira zaman tahun 20-an ke 30-an, 40-an, tapi masa tu ada. Tempat pun ada. Kita lahir dekat mana? Tak ada IC kita, contohnya dia IC 02 Kedah ataupun 14 KL 14. Jadi kita dah tahu tempat dia lahir. Bagi Allah Ta'ala, dia tidak ada tempat, tidak ada masa. Kerana Allah Ta'ala itu ada sebelum masa dan sebelum tempat. Sebelum tempat ada, sebelum masa tu ada. Fahuwa ala ma alaihi kana qabla an yakhluqaz zaman wal makan. Allah Ta'ala itu ala ma alaih, Allah Ta'ala itu ada sebelum Allah Ta'ala, sebelum diciptakan masa dan juga tempat. Itu makna aina. Aina, di mana Allah? Allah Ta'ala itu tak ada tempat, tidak ada masa. Yang kedua, kaifa. Sekiranya ada orang bertanya kepada kamu, bagaimanakah Allah Ta'ala itu? Allah Ta'ala ni bagaimana? Jawapannya, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun seperti Allah. Apa yang tergambar pada pemikiran kamu Allah Ta'ala seperti ini, bukan seperti itu. Apa yang tergambar pada pemikiran kita bukan seperti itu. Itulah Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai', tak ada sesuatu yang seperti Allah. Bila kita tergambar, mana kita pernah lihat tergambar Allah Ta'ala ni seperti ini, mana kita pernah lihat, sedangkan Allah Ta'ala tidak seperti mana yang kita pernah lihat. Yang ketiga, mata. Mata ni bila sekiranya seseorang bertanya kepada kamu, bila Allah Ta'ala itu ada, bila kewujudan Allah ini, maka kita jawab, huwal awwalu bila batida'in wal akhir bila intihain. Allah Ta'ala itu yang pertama sebelum permulaan. Sebelum apa-apa ada, Allah Ta'ala ada. Dialah yang pertama, tanpa ada permulaan. Setiap kita ada permulaan. Tak kira lah pokok ke, semua ada permulaan. Tuan-tuan beli makanan, roti ke makanan, dia ada tarikh itu, bila dia buat. Apa, MFG ada bila dia buat. Yang itu dia buat tarikh bila, expirednya 2 tahun selepas tu. Mesti ada bila dia dibuat, bila dia ditinkan, bila dia proses. Itu kita tahu bila, tarikhnya bila, masanya bila. Dia tak bagi tahu masa dan tarikh. Expired dia tak ada bagi tahu lah masa, cuma dia bagi tahu tarikh je. Tapi kalau buat, dia bagi tahu selalunya masa dan tarikh. Allah Ta'ala ni bila ada, huwal awwal bila batida'in, dia adalah yang pertama sebelum permulaan. Dia tanpa Allah Ta'ala yang pertama tanpa permulaan. Tidak ada permulaan bagi Allah.
dan Allah Ta'ala yang terakhir dan tidak ada kesudahan bagi Allah. Itu kalau ditanyakan kepada kita, bilakah Allah itu wujud? Soalan yang terakhir, yang keempat, sekiranya ada orang bertanya kepada kamu, kam Allah, berapakah Allah Ta'ala itu? Maka katakan, huwal wahidul ahad, Allah Ta'ala itu yang Maha Esa, al-fardus samad, tempat pergantungan satu je, iaitu Allah Ta'ala, alladzi lam yattakhidh sahibatan wala waladan, dan Allah Ta'ala tidak ada isteri dan tidak ada anak. Itu 4 soalan yang mana kita tinggalkan 4 soalan ni. Di mana Allah, bagaimana Allah, bila Allah Ta'ala itu wujud, berapakah bilangan Allah, semua kita tinggal, maka sempurnalah iman seseorang. Okey, sifat yang wajib bagi sifat-sifat yang wajib, yang mana wajib bagi mukallaf, orang yang baligh berakal mengetahui dan mengetahuinya, dan juga beriktikad sifat-sifat yang wajib ini adalah milik Allah Ta'ala. 20 sifat. Kita bahagikan sifat-sifat ini kepada 4 sifat. Kepada 4 sifat. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala ini dah ada 20, tapi 20 tu kita bahagikan 4. Dipanggil nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan juga ma'nawiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan juga ma'nawiyah. Ini dari segi term 20 sifatnya. Sifat nafsiyah ni satu je. Sifat nafsiyah, sifat bagi zat Allah satu. Apa dia? Iaitu wujud. Allah Ta'ala itu wujud. Sifat salbiyah, salbiyah ni makna menolak ataupun negatif, dipanggil dalam bahasa Arab salbi, salbiyah. Sifat salbiyah bukanlah sifat yang tak baik bagi Allah. Nanti kita sebutkan sebab apa dipanggil sebagai salbiyah, negatif, sifat negatif bagi Allah. Sifat negatif tu nanti kita akan sebutkan sebab apa nama dia salbiyah, negatif. Sifat salbiyah ada 5, iaitu qidam. Qidam ni yang sedia ada, tanpa ada permulaan. Yang ketiga adalah baqa'. Yang kedua baqa'. Baqa' ni kekal. Yang ketiga adalah al-mukhalafatu lil hawadisi, bertentangan dengan perkara yang baharu. Yang keempatnya adalah al-qiyamu bin nafsi, iaitu berdiri dengan sendirinya. Dan yang kelima adalah al-wahdaniyah. Al-wahdaniyah iaitu esa. Allah Ta'ala itu esa. Dinamakan sebagai sifat yang 5 ini bermula daripada qidam, baqa', mukhalafatu lil hawadis, al-qiyamu bin nafsi, wal wahdaniyah. 5 sifat ni dipanggil salbiyah kerana apa? Kerana sifat ini dia menidakkan dalam minda kita yang berlawanan dengannya. Itu makna salbiyah, negatif. Negatif maksud apa? Maksudnya kita menolak dalam pemikiran kita sifat yang berlawanan daripada 5 sifat ini. Contoh, sifat al-qidam. Al-qidam ini maksudnya yang sedia ada. Apa lawan kepada qidam? Lawan kepada qidam maknanya Allah Ta'ala itu ada permulaan. Baqa' itu kekal. Bila sebut kekal, dalam minda kita akan terfikir apa benda yang lawan kepada kekal, iaitu Allah Ta'ala akan binasa. Al-mukhalafah lil hawadis, bertentangan dengan benda yang baharu. Benda baharu ni makhluk, tidak sama dengan makhluk. Bila sebut tentang lawan kepada dia, makna sama dengan makhluk. Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Itu dipanggil sebagai lawan kepada sifat salbiyah. Yang ketiga, satu nafsiyah, satu salbiyah, satu lagi sifatul ma'ani. Sifat ma'ani, makna. Ada 7, iaitu al-qudrah, berkuasa, al-idarah, berkehendak, al-ilmu, iaitu ilmu pengetahuan, wal hayah, kehidupan, was-sam'u, mendengar, wal basar, melihat, dan yang terakhir adalah al-kalam, berkata-kata. Semua 7 sifatul ma'ani. 7 tambah dengan 5 dari 12, tambah dengan 1 sifat nafsiyah wujud, jadi 13. 7 yang baki
yang baki dinamakan sebagai sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah iaitu kaunuhu qadiran, keadaan Allah itu berkuasa, kaunuhu muridan, keadaan Allah itu berkehendak, kaunuhu aliman, keadaan Allah itu mengetahui, maha mengetahui, kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala itu hidup, wa kaunuhu sami'an, keadaan Allah Ta'ala itu mendengar, wa kaunuhu basiran, keadaan Allah Ta'ala itu melihat, wa kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala itu berkata-kata. Kita lihat sifat nafsiyah yang pertama, kita akan huraikan. Al-wujud. Wujud maksudnya ada. Sifat 20, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang pertama adalah al-wujud. Al-wujud adalah sifat nafsiyah. Itu sifat yang pertama daripada sifat-sifat 20 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Yang dikehendaki dengan sifat nafsiyah, sifat nafsiyah ini maksudnya sifat subutiyah. Apa maksud sifat subutiyah? Sifat yang sabit bagi Allah. Bila sebut wujud, wujud sabit bagi Allah, ada. Menunjukkan sifat nafs ala nafsi zat duna makna, bukan makna tapi zat. Zat wujud. Makna lebih kepada sifat. Bila sebut tentang wujud, lebih kepada diri itu sendiri, zat itu sendiri. Itu dipanggil sebagai nafsiyah. Okey. Bila sebut tentang makna ni dia sifat. Contohnya tadi makna sifatul ma'ani. Sifatul apa tadi? Sifatul ma'ani. Allah Ta'ala itu berkuasa. Sifat Allah Ta'ala berkuasa. Sifat Allah Ta'ala berkehendak. Allah Ta'ala bersifat mempunyai ilmu, maha mengetahui, maha hidup. Itu semua adalah tambahan kepada zatiyah. Zatiyah itu zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala itu wujud. Itu dipanggil sifat nafsiyah. Okey. Yang dimaksudkan dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah mawjudah la ma'dumah, ada dan bukan tidak ada, dia ada. Yang dimaksudkan dengan zat Allah Ta'ala itu wujud adalah wujuduz zati. Zat Allah Ta'ala itu ada, dan wujud zat yang wajib, yang tidak menerima tiada, azalan wala abadan. Allah Ta'ala ini ada dan wajib bagi Allah Ta'ala tidak menerima tiada semenjak azali dan juga selama-lamanya. Allah Ta'ala mustahillah Allah Ta'ala itu semenjak azali tiada. Allah Ta'ala mustahillah tidak ada selama-lamanya. Allah Ta'ala itu wujud, zat Allah Ta'ala itu wujud, ada. Begitulah kalau tuan-tuan main dengan tauhid ni macam itulah. Sebab tu dia kadang-kadang ada mantik ni dia punya ayat sedikit berbelit sana berbelit sini. Tapi bagi orang-orang yang tak apa minat untuk belajar sifat-sifat yang wajib, yang mustahil ni, jadi dia ambil peluang untuk rehat lah. Daripada dia fikir pening kepala, dia tidur. Tapi sebenarnya kalau tuan-tuan tengok dalam medsos kita ni, sekarang ni sedang dibicarakan tentang apa? Tentang RUU. RUU iaitu tentang nak digazetkan, hendaklah berpahaman dengan apa? Dengan fahaman, iaitu kita panggil dengan fahaman Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Dengan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Sampai orang awam tak tahu benda ni. Kalau tak silap-silap dia baca khutbah, tajuk dia adalah fahaman Asy'ariyah. Dia tak baca Asy'ariyah, dia baca syariah. Bukan syariah, dipanggil sebagai, sebab apa dinamakan sebagai Asy'ariyah? Asy'ariyah tu orang yang memulakan grup ni, dinamakan, orang yang memulakan yang pertama dinamakan Abul Hasan Al-Asy'ari. Bila Abul Hasan Al-Asy'ari itu kita panggil orang yang mengikut pandangan Asy'ari, dipanggil Asy'ariyah. Satu lagi Abu Mansur Al-Maturidiyah. Abu Mansur Al-Maturidiyah dikebumikan di mana dia?
dia dikebumikan di Uzbekistan, di Samarkandi, dekat dengan tempat Imam Bukhari punya tu, Uzbekistan. Okey. Memang biasalah dalam perbincangan yang hangat, yang panjang lebar, yang tak bermanfaat bagi saya untuk orang-orang awam. Hanya orang yang belajar dia tahulah mengenai dengan Asy'ariyah, dengan Maturidiyah. Dan ada orang yang sokong untuk belajar ni, dan ada orang yang tidak sokong. Jadi kita nak sebelah mana-mana pun susah. Jadi kita terima semualah. Kita terima semua. Selagi kita boleh belajar, kita belajar je lah. Sifat wajib bagi Allah Ta'ala kita belajar. Sifat mustahil bagi Allah Ta'ala kita belajar. Sifat harus bagi Allah Ta'ala, sifat wajib bagi Rasul, bagi malaikat, semua kita belajar. 3 sifat, sifat uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat, belajar juga. Selagi boleh belajar, kita belajarlah. Tak kira lah ini orang kata fahaman apa pun, yang penting kita tahu semua. Kemudian daripada situ, bila kita dah tahu semua, kita boleh berpandukan daripada dalil Quran, hadis yang kita belajar, maka kita dapat nilai sendiri. Jadi daripada kita persalahkan, grup ni salah, belajar ni buat pening kepala, grup ni kata buat macam ni senang, kita belajar semua je. Okey. Dalil wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala ada 2 dalil. Satu dipanggil dalil nazari, satu dipanggil dalil aqli. Dalil nazari ni dalil penglihatan. Satu lagi aqli, aqli ni logik, akal, perlu berfikir. Dalil nazari, nazar adalah melihat bagi makhluk-makhluk ini, melihat bagi dunia ini, alam ini. Manusia akan lihat angin, lihat langit, lihat pokok, lihat sungai, lautan. Jadi bila kita lihat, takkanlah jadi dengan sendiri, tak ada pencipta. Kita lihat langit, terbentang luas langit ni. Tambah-tambah sekarang musim hujan, tuan-tuan tengok langit bergerak. Langit dia punya berarak tu laju. Tuan-tuan tengok kawasan sana hitam, sekejap lagi kawasan kita pula hitam, bergerak laju. Pada waktu pagi, kadang-kadang pukul 7 pagi tuan-tuan tengok, kalau pagi tu mendung, bergerak laju. Mula-mula kawasan Ampang hujan, AU Keramat 2, AU Keramat 1 hujan, kemudian Keramat pula hujan. Dia laju, awan tu berarak laju. Ini semua yang kita lihat, pergerakan daripada langit, kemudian ciptaan langit, awan, ciptaan awan, laut yang terbentang luas, yang kita mata kasar kita tak boleh sampai ke penghujungnya. Kita tengok lautan yang terbentang sangat luas, sungai yang mengalir, pokok-pokok yang pelbagai jenis, yang kecil, yang besar. Pasti ada penciptanya. Takkan dia boleh jadi sendiri. Pasti ada yang menciptanya. Jadi tak dapat tidak, pasti ada yang mujid, yang mengadakan, yang menciptakannya. Wa mujiduhu wajibul wujud. Yang menciptanya adalah wajibul wujud, wajib ada. Yang mencipta makhluk-makhluk di dunia ni, maksud saya makhluk adalah selain daripada Allah. Pokok ke, manusia, jin, semua yang ada dekat dunia, kereta, motor, semua tu nama dia makhluk. Selain daripada Allah Ta'ala, itu nama dia makhluk. Yang pencipta bagi makhluk-makhluk yang tuan-tuan lihat ini adalah wajibul wujud, iaitu wajib ada. Pencipta tu wajib ada. Kita boleh mengambil dalil ke atas kewujudan benda yang kita lihat ini, seperti mana dikatakan dengan makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Kita katakan langit, bumi, bukit bukau, gunung ganang, dan selain daripada itu pasti ada penciptanya. Dan kita boleh mengambil dalil wujudnya Allah Ta'ala wujudnya Allah Ta'ala kerana dialah yang menciptakan semua makhluk-makhluk ini. Itu kita panggil dalil dalil wujud Allah Ta'ala dari segi nazari, penglihatan. Dan semua ahlul millah, semua agama sepakat ada pencipta. Semua agama, termasuk agama Islam sendiri pun, mengiktiraf adanya pencipta. Pencipta langit, awan, lautan, gunung ganang, bukit bukau dan sebagainya. Semua itu ada pencipta. Sepakat di kalangan semua millah, semua
agama menyatakan ada pencipta. Siwa syirzimatun qalilah, melainkan sedikit sangat millah agama yang menyatakan tidak ada pencipta, terjadi dengan sendiri, sedikit sangat. In hiya illa arham tadfa' wa ardun tabla' wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Maknanya masa akan berlalu dan terus berlalu, terus berjalan, dan alamnya akan binasa dengan sendiri. Itu semua satu puak, satu mil lah. Ada yang berpandangan seperti ini, tapi sekelumit, sikit sangat. Mereka mendakwa apa? Iaitu alam ini, adanya alam adalah amrun ittifaqiyun, satu perkara yang secara kebetulan. Adanya langit, adanya awan, laut ni secara kebetulan je, bukan ada pencipta pun. Tanpa ada yang melakukannya, dia jadi sendiri. Wa ma qaluhu badahi al-butlan. Siapa yang mengatakan perkara ini dengan sendiri, logik akal kita tak boleh terima, batal. Badahi al-butlan. First kali yang terlintas pada fikiran kita, perkara ni perkara yang batil. Takkanlah tak ada pencipta. Bagaimana ada kereta motor terjadi dengan sendiri? Dia jadi apa? Magic, dia boleh jadi sendiri. Dia tak ada orang nak pasang tayar, tak ada, dia jadi sendiri. Jadi kalau orang cerita pada tuan-tuan tak akan percayanya. Terlintas fikiran, ini cerita yang tidak benar sama sekali. Macam mana boleh rumah macam siapa yang buat? Tercipta dengan sendiri. Siapa yang pasang bumbung, tangga, pintu, tingkap, tak terjadi dengan sendiri. Pasti tuan-tuan kata orang yang bercakap seperti ini adalah orang gila. Pasti ada pencipta. Jadi begitulah juga siapa yang menyatakan dunia ini tercipta dengan sendirinya, perkataan tersebut batil. Mana sesat dan salah. Mana mungkin boleh terjadi dengan sendiri. Itu dalil nazari, kewujudan Allah Ta'ala. Yang kedua dipanggil sebagai ad-dalilul aqli, dalil akal, logik. Allah Subhanahu wa ta'ala, dari segi logik, logik ni mana kita perlu berfikir. Logik akal, Allah Ta'ala bagi akal kita berfikir. Maksudnya Allah Ta'ala muftaqirun ilaihil alam. Alam ini berhajat kepada Allah Ta'ala, perlu kepada Allah. Setiap yang perkara, benda yang perlu kepada Allah dipanggil sebagai alam. Fahuwa wajibul wujud. Dan Allah Ta'ala itu wajib ada, sebab setiap yang perlukan kepada Allah dipanggil alam. Alam ni makna makhluk lah. Setiap makhluk perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau kana jaizul wujud, kalaulah ianya harus ada, pasti ia adalah baharu. Kalau kita ni harus saja, harus ada, harus tidak ada. Kalau Allah Ta'ala nak adakan kita, Allah Ta'ala lahirkan kita. Kalau Allah Ta'ala tak nak adakan kita pun tak apa, terpulang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil jaizul wujud, kewujudan yang harus. Kita, wujudnya kita adalah kerana Allah Ta'ala pilih kita ada, harus bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau tak ada pun tak apa, terpulang kepada Allah Ta'ala. Itu dipanggil jaizul wujud. Bila kita ni ada, mana kita ni adalah dipanggil sebagai hadis, dipanggil sebagai apa? Baharu. Walau kana hadisan, kalau kita baharu, maka kita perlu kepada muhdis, kepada sang pencipta, orang yang mengadakan. Dan bila kita baharu, makna pasti ada pencipta. Benda baru pasti ada pencipta. Lau iftaqara ila muhdis laftaqara ila muhdisihi ila muhdis. Kalaulah benda yang baharu perlu kepada pencipta dia, pencipta tu perlu kepada pencipta dia juga. Kalaulah kita benda yang baharu, kita ni makhluk, benda yang baharu, kita perlu pada pencipta. Kemudian kalau pencipta tu baharu, pencipta tu perlu kepada pencipta yang lain. Jadi kalau kita kata Allah Ta'ala itu adalah makhluk seperti kita, pasti ada yang menciptakan Allah Ta'ala. Jadi kalau yang menciptakan Allah Ta'ala, siapa yang menciptakan? Siapakah, kalaulah ada yang menciptakan Allah, maka siapakah yang menciptakan benda yang menciptakan Allah Ta'ala?
Kemudian dia akan berlaku apa, dipanggil sebagai daur ataupun tasalsul. Dia akan pusing macam tu, pusing. Orang ni, siapa ciptakan orang ni? Siapa ciptakan orang ni? Orang tak ada kesudahan. Daur ataupun tasalsul ini yang berlaku pusingan, ni cipta, ni cipta, ni cipta, ni cipta ni. Siapa yang cipta ni, orang ni siapa cipta? Berpusing macam tu. Wa ma adda ila daur fa huwa batil. Apa yang bawa kepada pusingan seperti itu yang tak ada kesudahan, itu dipanggil batil. Li'annahu yalzam alaihi taqaddama syai' ala nafsihi wa ta'akhkharuhu wa ta'akhkharuhu anhu. Kerana lazimlah bagi Allah Ta'ala itu mendahului sesuatu ke atas dirinya, dan dia yang terakhir, yang terkemudian daripada yang lain. Allah Ta'ala lah yang pertama dan yang terakhir. Itu dia, Allah Ta'ala yang pertama dan yang terakhir. Bila Allah Ta'ala yang pertama, siapa menciptakan Allah Ta'ala? Tak ada siapa cipta Allah. Jadi di situ awalnya. Kalau ada yang menciptakan Allah, siapa yang menciptakan, yang mencipta Allah? Siapa yang menciptakan zat yang menciptakan Allah? Jadi dia akan jadi pusing-pusing-pusing. Sebab itu kita katakan dalil dari segi akli logiknya, dia akan jadi berpusing-pusing-pusing-pusing dan tidak ada kesudahan. Itu adalah perkara yang salah, perkara yang batil. Contohnya seperti, contoh, Zaid ini adalah sebab bagi kewujudan Ammar. Zaid ini adalah sebab bagi kewujudan Muhammad. Ataupun dalam ayat yang mudah, Nabi Muhammad itu kita panggil apa? Yang bernama Abdullah. Abdullah itu adalah sebab bagi kewujudan Muhammad. Abdullah adalah sebab bagi kewujudan Muhammad. Ni kita bagi gambaran contoh mudah faham. Abdullah adalah ayah Nabi, Muhammad adalah Nabi. Itu kita nak bagi mudah fahamlah. Jadi Abdullah, ayah Nabi ni adalah sebab bagi kewujudan Muhammad. Kalau tak ada Muhammad, maka tidak adalah Abdullah. Dan adanya Muhammad menjadi sebab bagi kewujudan Qasim. Qasim tu anak kepada Nabi. Jadi maksudnya, ada Abdullah adalah anak dia Muhammad, ada Muhammad adalah anak dia Qasim. Itu gambaran mudah. Kalau tidak ada Abdullah, maka tidak adalah Muhammad, tidak ada Nabi Muhammad. Contoh, kalau tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak adalah anak Muhammad, iaitu Qasim. Jadi bila adanya Abdullah, adanya Muhammad. Bila adanya Muhammad, adanya anak dia. Mustahil lah dari segi akal logik kita, Muhammad ada tapi tidak ada Abdullah, tidak ada ayah dia. Dia ada, macam mana dia boleh ada? Ada dengan sendirinya. Itu adalah mustahil lah. Dari segi akal mustahil. Tapi kalau kita lihat Nabi Isa dia tidak ada ayah juga. Tidak ada ayah. Tapi itu perkara yang jarang berlaku. Allah Ta'ala nak tunjuk kekuasaan Allah, dipanggil sebagai mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Isa, lahir tanpa ayah. Ibu dia Maryam lahirkan anak dia. Satu-satunya nama wanita dalam Quran adalah namanya Maryam. Tak ada nama wanita lain dalam Quran. Isteri Nabi pun tak ada nama dalam Quran. Khadijah, Saudah, Hafsah, ramai-ramai isteri Nabi, Aisyah, semua tak ada dalam Quran. Yang ada kisah mereka ada, disebutkan isteri-isteri Nabi ada, tapi nama tak ada. Nama perempuan dalam Quran satu je, iaitu Maryam. Maryam ada. Emak Maryam pun tak ada dalam Quran. Emak kepada Maryam tak ada. Anak kepada Maryam adalah iaitu Nabi Isa. Sebab 25 Nabi semua ada dalam Quran. 25 Nabi yang wajib kita beriman, yang wajib kita tahu nama dia, itu semua ada dalam Quran. Jadi saya nak bagi tahu mengenai dengan Nabi, kalau adanya Muhammad tapi tidak ada Qasim, anak Nabi nama Qasim, satu perkara yang mustahil. Lahirnya Qasim tanpa ada Muhammad, mustahil dari segi akal. Tapi Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala boleh buat. Kita tak nak bincanglah tentang perkara-perkara yang di luar daripada kebiasaan. Kita nak bincang tentang wujud Allah Ta'ala. Sebab kalau nak bincang
tentang luar daripada kebiasaan, ada satu makhluk, iaitu ayah kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ciptaan ni lagi pelik, tidak ada ibu dan tidak ada ayah, lagi pelik. Nabi Isa tu dah pelik dah, tidak ada ayah tapi ada ibu. Nabi Adam lagi pelik, tak ada ibu, tidak ada ayah. Okey. Kalau sebab itu dalam Quran mereka mengagungkan Nabi Isa ni, sebab Nabi Isa ni tidak ada ayah lahir. Perkara yang hebat mereka agungkan Nabi Isa. Kalau nak agungkan Nabi Isa, ada Nabi yang lebih hebat daripada tu, yang tidak ada, bukan kata tak ada ayah, ibu pun tak ada. Nabi Adam, kalau betul mereka kata Nabi Isa ni hebat sebab tak mempunyai ayah, Nabi Adam lagi hebat, ibu pun tak ada, ayah pun tak ada. Tapi tak ada orang sembah Nabi Adam, berbeza dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Okey. Zaid atau kita panggil yang bernama Abdullah, dia mendahului Muhammad. Dia dulu ada, baru Muhammad ada. Muhammad terkemudian daripada dia. Jadi kita menyatakan bahawasanya Abdullah mendahului ke atas, Abdullah mendahului ke atas Muhammad, iaitu Abdullah dahulu ada, Muhammad kemudian. Wa mutaakhirun anhu, dan juga Abdullah itu adalah kemudian daripada Muhammad. Nama Abdullah ada dulu, kemudian Muhammad. Dan yang terakhir pula, yang awal pun Abdullah, yang akhir pun Abdullah. Jadi tak kepelik, sebab dia berlaku kontra, tanakut, berlaku kontradiksi. Yang pertama Abdullah ada dulu, kemudian Muhammad. Mana Abdullah yang pertama, Muhammad yang kedua. Yang terakhir pun Abdullah juga. Kata yang pertama Abdullah, yang terakhir pun Abdullah. Macam mana? Berlaku kontradiksi. Ini adalah perkara yang mustahil. Perkara mustahil. Bila mana Abdullah yang awal, Muhammad yang kedua, yang ketiga itu bukan Abdullah lah, maknanya orang lain, Qasim ataupun nama-nama yang lain. Tapi kalau diletakkan awal Abdullah, yang keduanya adalah Muhammad, yang ketiga pun Abdullah juga, yang pertama pun Abdullah, yang terakhir pun Abdullah. Ini dipanggil kontradiksi, pertembungan. Ini adalah perkara yang mustahil. Wa kadza ma adda ila tasalsul, dan seperti itulah apa yang bawa kepada tasalsul, kepada pusingan tadi. Bila yang menciptakan ni orang ni, yang menciptakan ni orang ni, yang menciptakan dia orang ni, last sekali siapa? Allah Taala ciptakan. Yang menciptakan Allah siapa? Orang ni. Yang menciptakan Allah jadi berpusing. Perkara tersebut adalah salah, sebab dia berpusing-pusing, last sekali bertemu dia akan ulang balik sekali lagi. Habis sepatutnya yang terakhir sekali, yang mula, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Bila lepas daripada Allah, sebelum daripada Allah, dan tidak ada dah Allah Taala yang mula, Allah Taala yang akhir, barulah tidak berlaku pusingan dibagi tasalsul. Li'annahu yalzam alaihi wujudu hawadis, kerana lazim ke atas Allah Taala mengadakan perkara hawadis, perkara-perkara yang baru. La awwala laha wa huwa batil, dan juga lazim ke atas Allah Ta'ala apa dia? Wujud perkara-perkara yang baharu. La awwala laha, yang mana tidak ada bagi perkara yang awal, tidak ada awal bagi perkara yang baharu, maka itu adalah batil kerana berlaku kontradiksi. Perkara yang baharu pasti ada awal, perkara yang baharu pasti ada awal, pasti ada akhir. Yang tak ada awal, tak ada akhir adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pening sikitlah tapi tak adalah pening sangat. Cuma kita kena faham, yang awal Allah Taala, yang akhir pun Allah Taala. Kalau tidak, dia akan berlaku tasalsul ataupun daur, pusingan. Berlaku pusingan, dia pusing-pusing, last kali bertemu benda yang sama. Pusing-pusing, last kali bertemu benda yang sama. Sebab itu dia tak nak berlaku tasalsul dan juga daur ini, maka kita katakan yang awal, yang terakhir adalah Allah Ta'ala. Sifat yang kedua daripada sifat-sifat yang wajib bagi sifat yang kedua, iaitu dipanggil sebagai sifat salbiyah.
Sifat salbiah ni ada berapa tadi? Ada 5. Ada 5 sifat salbiah. Sifat nafsiah ada 1. Sifat sifat salbiah ini ada 5. Betul. Nanti kita bincangkan satu persatu lah. Ada apa-apa soalan tak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya bukan mengenai tazkirah malam ni. Ya. Wasiat. Wasiat. Contohnya Ustaz, ayah dia tengah sakit. Lepas tu ayah dia beritahu dekat anak dia, okey Ali, tanam benang 5 ekar di belakang ni, kalau ayah meninggal ambil untuk kau. Ambil geran dekat nama kau. Tetapi apabila ayah dia meninggal, kakak-kakak abang tadi minta buat baraib. Wasiat ni yang pertama sekali tuan-tuan perlu tahu, wasiat la wasiyata lil waris. Tidak boleh wasiat kepada waris. Waris, anak kita, isteri kita dah ada bahagian yang Allah Ta'ala tentukan. Kita tak boleh wasiat kepada waris. Walaupun anak kita sakit ni, siapa yang jaga kita? Anak perempuan jaga kita. Anak lelaki ni kita sakit, dah nak sembuh dah, barulah dia sampai. Kita sakit dah seminggu lebih ni, dia tak pernah ziarah pun. Dah last nak sembuh tu baru dia sampai. Kalau masuk dalam ward hospital, nak discharge dah, baru dia sampai. Lepas tu ayah dia mati. Yang jaga dalam sebulan ayah dia duduk hospital, siapa yang jaga? Anak perempuan jaga. Ayah dia kalau boleh nak bagi semua harta kepada anak perempuan ni, tapi memang tak dibenarkan sebab bahagian waris ni telah ditetapkan dalam Quran, bahagian waris ni. Jadi sekiranya berlaku seperti itu, ayah dia masuk hospital sebulan sakit, ayah dia kata aku nak bagi apa? Tanah belakang rumah tu. Tanah belakang rumah. Ada berapa ekar? Dua ekar nak bagi kepada anak perempuan tu semua sekali. Tapi masalahnya tidak dibenarkan. Malah anak lelaki akan dapat lebih daripada anak perempuan. Contohnya duit dia dalam apa nama ni, dalam simpanan dia, duit dia ada 100,000 ringgit. 100,000 ringgit. Kemudian dia ada seorang anak lelaki, 2 orang anak perempuan. Anak perempuan ni jaga dia cukup baik. Dua-dua orang anak perempuan ni sakit apa, 2 orang anak perempuan jaga dia. Anak lelaki tu datang kadang-kadang ataupun jarang-jarang datang. Yang selalu 2 orang anak perempuan ni. Bila mati, duit yang 100,000 tu, contohlah kalau dia tidak ada waris lain. Tak ada waris lain dah. Bini dia pun tak ada. Yang ada seorang anak lelaki dan juga 2 orang anak perempuan. Duit ada 100,000 ni. 25,000 untuk seorang perempuan, 25,000 lagi. Mana perempuan 50,000 share untuk 2 orang. Yang lelaki yang kita tengok ayah tadi sebulan sekali ataupun jarang-jarang tengok ayah dia, dapat 50,000. Maknanya bahagian laki-laki mendapat 2 bahagian perempuan. Walaupun dia tak pernah tengok, tak pernah jaga pun ayah dia, tak pernah jaga langsung ayah dia. Yang jaga sakit semua, yang bawa pergi hospital, semua anak perempuan, tetap dapat itu. Tetap dapat bahagian seperti mana yang Allah Ta'ala kata dalam Quran. Dan dalam hadis Nabi sebut tak boleh wasiat kepada waris. Ada satu cara yang lain. Satu cara yang lain, ketika ayah tu hidup, bagi siap-siap harta tu. Ketika hidup, bagi siap-siap harta. Tapi hidup tu jangan sampai sakit, dah masuk hospital, dah sakit dah, tetap tidak dibenarkan juga. Sebab dah sakit nak mati. Doktor kata kalau ikutkan nasib ni, tinggal dalam seminggu je lagi. Yang itu dah memang
tidak boleh buat apa-apa dah. Dia tak dibenarkan beri harta kepada anak dia. Dipanggil istilah dia apa? Hibah. Beri harta kepada anak dia. Sebab pada ketika tak akan timbul fitnah. Fitnah ni maksudnya ayah dekat nak mati, apa yang anak perempuan bisik dah dekat ni ayah tu supaya bagi harta kat dia. Jadi pada ketika tu tidak dibenarkan. Kalau nak bagi ketika sihat. Bagi ketika sihat. Kita dah dapat tahu dah selalunya, kalau anak ni, kalau kita sakit, selalunya anak ni yang akan jaga kita. Anak ni yang akan jaga kita. Ataupun yang laki ni dia dapat apa? Bin dapat duit, bagi dekat suami, bagi dekat apa? Anak kita bagi bini dia, habis duit. Bini dia akan belanja habis. Kita bagi anak kita, laki-laki tu bagi bini dia, habis duit. Jadi kita kata lebih baik bagi anak perempuan kita. Tapi masalahnya, bagi itu adalah bagi ketika dia sedang hidup sihat, bukan ketika sakit dah. Ketika sakit dah tak dibenarkan bagi lagi lah. Akan menimbulkan fitnah lah. Akan menimbulkan fitnah. Jadi kalau nak bagi ketika sihat. Mana bukan sakit, bukan ketika sakit nak ni, bukan ketika sakit nak mati. Okey. Kalau nak bagi kepada orang lain, bukan waris dia. Contohnya nak bagi kepada anak saudara dia. Anak saudara dia bukan waris dia, sebab dia masih ada anak-anak lagi. Anak saudara bukan waris. Tapi anak saudara yang jaga dia ketika sakit, anak-anak dia 5 orang tu datanglah sekali-sekala, jarang-jarang datang. Yang betul-betul jaga, yang basuh kencing berak dia, anak saudara dia. Jadi dia nak wasiatkan, bila dia mati nak dapatkan kepada anak saudara, boleh. Sebab anak saudara tu bukan waris dia. Tapi tak boleh semualah, dan tak boleh separuh. Ketika sakit tu, ketika dia sakit, dia nak bagi kepada anak saudara dia, hanya dibenarkan 1/3 daripada harta dia saja. 1/3. Ataupun kurang dari 1/3, tak boleh lebih 1/3 untuk bukan waris. Kalau waris tidak dibenarkan. Kalau dia nak bagi hibah kepada anak saudara boleh, tapi bukan ketika sakit. Ketika sakit tu dia hanya dibenarkan bagi 1/3, tapi bukan kepada waris. Bukan kepada waris anak saudara. Anak saudara bukan waris dia. Jadi bagi kepada anak saudara boleh, hanya dibenarkan 1/3. Tapi kalau nak bagi lebih 1/3 kepada anak saudara boleh, tapi bukan ketika dia sakit. Itu bukan dipanggil wasiat, itu dipanggil sebagai hibah. Kita bagi ketika hidup, kita ubah nama ketika hidup, itu dipanggil hibah. Wasiat ni selepas kematian. Selepas kematian tak dibenarkan wasiat lebih daripada 1/3 harta. Syaratnya bukan waris. Okey? Kalau waris tak dibenarkan langsung, walaupun sedikit, tidak dibenarkan. Okey? Okey, kita tutup majlis dengan tasbih kafarah dengan suratul As. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.